Shalom. 平安， Ya, bersukacita boleh bersama-sama dengan jemaat di tempat ini 喜乐赐给我们每一个人。 merenungkan firman Tuhan. 那我们要来思想他的真 Mari 理。 kita membaca pembacaan Alkitab kita yang terambilkan dari dua bagian Alkitab. Yang pertama Mazmur 111. 首先，我们要来翻到诗篇的111篇， ayat 1 sampai 10. 第1到第10节。 Ayat 1 sampai 5 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia, ayat 6 sampai 10 dalam bahasa Mandarin. Baik, kita akan baca saudara Mazmur 111 ayat pertama sampai dengan ayat kelima di dalam bahasa Indonesia, lalu ayat 6 sampai 10 di dalam bahasa Mandarin. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 111. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. 111篇第6到第10节，他向百姓显出大能的作为，把外邦的地赐给他们为业。他手所行的是诚实公平，他的训词都是确实的，是永永远远坚定的，是按诚实正直设立的。他向百姓施行救赎，命定他的约，直到永远。他的名圣而可畏，敬畏耶和华是睿智的开端，凡遵行他命令的是聪明人，耶和华是永远当赞美的。 Ayat 10 saudara kita baca bersama-sama. Ayat 10 satu kali dalam bahasa Indonesia, lalu satu kali dalam bahasa Mandarin. Bahasa Indonesia ya, ayat 10. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. 中文我们一起来念第10节，1、2、3，敬畏耶和华是智慧的开端，凡遵行他命令的是聪明人，耶和华是永远当赞美的。 Satu lagi kita buka dari perjanjian baru, saudara, Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. 哥罗西书的第2章第6到7节， Kita akan baca satu kali dalam bahasa Indonesia, lalu satu kali dalam bahasa Mandarin. Ya, mari bahasa Indonesia 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 哥罗西书第2章6到7节，3、2、1，你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行，在他里面深耕建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。 Jemaat sekalian yang terkasih, tema renungan firman Tuhan hari ini adalah flourishing generation, tertanam dan bertumbuh. 那今天早上的正道题目是繁荣昌盛的一代，就是扎根然后成长。 Nah, ini ada dua bagian saudara ya. Yang pertama dari Mazmur 111, nanti bagian yang kedua dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. 那我们刚才读了2处的经文，一处是在诗篇的111篇，第2处是在哥罗西书的第2章第6到7节。 Nah, tema hari ini sudah kata flourishing ya. 那我们今天的主题是繁荣昌盛。 Nah, sebenarnya kata flourishing ini bisa mempunyai 4 arti saudara ya. 那它可以有4种解释。 Sebagai kata benda itu artinya adalah tulisan yang indah, yang tulisan hiasan. 那第一个解释是名词，就是他写的非常好的一种作品。 Nah, sebagai kata kerja transitif, tadi kata kerja yang mempunyai objek yaitu sebagai kan suatu yang dilambaikan karena begitu indah dilambaikan. Maka tadi tarian tadi mungkin lambai begitu saudara ya. 那当它作为动词的时候呢，它向我们表现的是一个繁荣的景象。 Nah, sebagai kata kerja, saudara, kata kerja intransitif itu adalah, nah ini tema yang diangkat yaitu flourishing itu artinya yang tumbuh dengan subur, yang tumbuh dengan baik. 那作为不及物动词的话，它是指长得很茂密。 Nah, sebagai kata sifat, saudara, ini puncaknya kata sifat. Flourishing generation, generasi yang maju, yang berjalan dengan baik, yang bertumbuh.
那第四个就是作为形容词，就是他繁荣昌盛的这个成长。Nah, Mazmur 111 ini saudara seringkali dikatakan adalah Mazmur pujian bagi kas-kas kebenaran Allah yang tidak pernah gagal. 那诗篇的111篇的话，经常被讲述为就是上帝的应许不会失败。Ya, dikatakan praise of God for His unfailing righteousness. 那他的正义是从不失败的。Nah, juga dia dikatakan saudara ini adalah Mazmur untuk orang yang studi, orang yang belajar. 那这个诗篇是给那些正在学习的人。 Menerangkan bagaimana seorang student, seorang pelajar, bagaimana dia menyenangkan Tuhan dan bertumbuh di dalam pengertian mengenai kebenaran. 那作为一个学生，他在学习当中不断的成长，更加的认识神和神的真理。 Maka puncaknya saudara itu ya diawali dengan ayat yang pertama, lalu puncaknya mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. 所以他的这个高峰的话，就是第10节这个地方说，认识神啊，这个敬畏耶和华是智慧的开端，凡遵行他使命的人是聪明人，耶和华是永远当赞美的。 Ya, next. Nah, kita akan melihat saudara di bagian yang pertama ini, yang berikut. Ya, 我们 next. 看下一个部分。 Konsep holistik dari semula, holistic starting point. 那整全教育的这个开端是怎么样的呢？ Nah, saudara, jadi pendidikan itu adalah bersifat holistik. 那教育它是一个整全的。 Nah, apa yang dimaksud dengan holistik, saudara? 那整全是什么意思？ Saya mengutip dari seorang hamba Tuhan, Chuck Swindoll, yang dia juga mengutip dari Billy Graham, saudara. Jadi, 那我要摘录这个 Charles Swindoll， 然后他是从葛培理牧师那里摘录过 dia 来的。 menguraikan dengan sederhana apa itu maksudnya holistik. 那他要讲述什么是整全的。 Nah, pada waktu itu, saudara sekalian, ada seorang bapak sedang melewati satu gereja yang besar, katedral yang sedang dibangun. 那有一个先生，他正在经过一处地方， Ya, seperti gereja ini cukup besar, saudara sekalian ya. 那个地方要修一个教会，就好像我们的教会一样。 Nah, kalau di Jakarta ada gereja Pak Stephen Tong di Kemayoran, disebutnya Katedral Mesias, gitu namanya, besar itu ya. 那如果在雅加达的话，有一个像唐牧师那样的大教会， Katedral Mesias namanya ya. 它的名字叫弥赛亚，Cathedral 弥赛亚。 Nah, ini saya bayangkan, kalau ini sudah jadi ya, tapi ini ada bapak lewat satu gereja yang sedang dibangun dalam proses 那 pembangunan. 刚才说的是已经建好的，现在说还正在建的。 Nah, bapak ini berjalan begitu saudara ya. 那当他边走， Dia lihat seorang tukang batu itu sedang menggali lubang. 他看到一个建筑工人正在挖坑， Yang bapak ini bilang, permisi Pak mengganggu sebentar. Bapak sedang apa ya? 所以他就问：“对不起，先生，你正在做什么 Dia lihat, ini saya sedang gali lubang ini loh, saya gali lubang. Dia mungkin pakai pacul gitu gali lubang. ？”他说：“你 saudara ya. 看到了，我正在挖坑呀。 Baik, terima kasih. 谢谢你。 Dia jalan lagi, dia ketemu seorang bapak itu sedang menyemen batu bata membangun tembok. 然后接着他又看到有一个人正在砌墙。 Lalu bapak ini bilang, permisi Pak, tanya Bapak sedang apa ini Pak? 对不起，先生，问你正在做什么？ Lihat saya sedang menyemen batu bata membangun tembok. 你没有看见吗？我正在砌墙呢。 Nah, terima kasih Pak. 谢谢你， Lalu dia 先 jalan 生。 lagi saudara. 那接下来他又看到另外一个人， Nah, itu bapak yang ketiga ini tukang batu itu sedang memindahkan batu saudara. 那另外是一个石匠，他正在 Pakai 搬运石材。 Pakai gerobak kecil, wagon gitu, dibawa batu ke sana, 他用一个小 dipindahkan. 的推车把石头推来推去的。 Nah, bapak ini bilang, Pak, permisi minta maaf ganggu sebentar Pak. Bapak sedang apa Pak? 他就问先生：“你正在做什么呢 Lalu bapak ini bilang, saya sedang membangun gereja yang besar. 他说：“我正在修建一座宏伟的教堂。 Saudara bisa melihat bedanya? Tiga macam pertanyaannya sama. Sedang apa Pak? Ya. ”那大家可以看到区别，三个同样的问题给三个不同的人。 Yang satu gali lubang, cuma buat gali lubang. 那一个只不过在挖坑， Dan yang kedua bangun tembok, menyemen batu bata, bangun tembok. 一个在砌墙。 Nah, yang ketiga hanya memindahkan batu. 那第三个他
只不过在搬运食材。 Dia mengatakan, saya sedang membangun gereja yang besar. 但是他说，我正在修建一座宏伟的教 Nah, yang 堂。 ketiga inilah yang disebut konsep holistik, saudara. 那第三个人被称作是整全的， Nah, pendidikan itu seperti itu, saudara sekalian. 所以教育是像这样整全的。 Jadi tadi kan jangan hanya gali lubang cuma buat gali lubang, terlepas begitu ya. 那如果刚才那个他挖坑就只是挖坑罢了， Yang bangun tembok cuma bangun tembok. 那砌墙无非就在砌墙。 Nah, tadi yang cuma memindahkan batu itu membangun gereja yang besar dalam satu kesatuan yang holistik. 但是最后那个搬运食材的，他说他在修建宏伟的教 Nah, 堂。 di dalam pendidikan ada, kalau kita bicara pendidikan ada 4 aspek, saudara ya. 那在 Empat 教育 faktor. 当中，我们看到有4个层面。 Yang pertama itu adalah the activity of educating, yaitu aktivitas pendidikan itu. 那首先我们看到的是教育当中的各项活动。 Nah, inilah yang dilakukan oleh orang tua, guru dan sekolah yang 那 seperti 这也 dilakukan di 是 sini. 家长和学校的教师所进行的。 Nah, bekerja sama. Yang kedua itu adalah the processing. 那第二个就是这个教育的过程。 Ya, apa yang terjadi, what going on in becoming educated? Apa yang terjadi pada waktu seorang itu dididik? 就让一个人受教育这个过程是怎样去开 Dan yang 展 ketiga 的。 itu adalah the education, the end product. Hasilnya itu pendidikan. 那第三个就是教育的成果。 Nah, yang keempat itu adalah gabungan dari 3 ini, yaitu disiplin ilmu pendidikan. 那第四个就是教育和这个各样相关的纪律。 Nah, dari 4 ini mana yang paling penting, saudara? 那这4个方面哪个最重要？ Aktivitas pendidikan, 是教育的活动、 proses pendidikan, 教育的过程、 hasil pendidikan, 教育的成 atau 果， ilmu pendidikan. 还有就是教育的这个学问。 Semuanya penting, saudara. 那所有的一切都是很重 Tapi 要的。 sebetulnya kalau diminta salah satu yang paling penting, 但是最为重要的是， yaitu adalah bagaimana pelajar itu dibentuk menjadi betul-betul terdidik, yang diajarkan, yang dididik bisa menjadi seorang pelajar. 那就是一个人被教育成为一个终身的学习者。 Nah, nggak sengaja saudara sekalian, Ibu Rita tadi pagi mengingatkan saya, ini calon menantunya Pak Gideon itu adalah lulusan dari Tritunggal, saudara ya. 今天早上我被提醒，就是我未来的Calon menantu cewek. 我未来的儿媳也是从三一基督教学校毕 Jadi 业的。 lulusan Tritunggal, lulusan terbaik salah satu, saudara ya. 是从三一基督教学校毕业的，是很好的毕业 Katanya 生。 begitu. Jadi saya bilang, oh iya ya, oh betul di sekolah Tritunggal bagus ini ya. 这个学校是很好的。 Karena calon menantu saya itu dapat beasiswa ke Singapura. Anak saya juga dapat, anak saya dari Bandung, saudara ya. 那我的小孩子也得到了这个奖学金，然后我的这个未来的媳妇她也得到了奖学金，在新加坡求 Nah, 学。 kita kembali ya ke dalam, jadi di dalam bagian yang pertama ini, saudara, bagaimana konsep dimulai dengan satu puncak, yaitu bagaimana dimulai dengan ada 4 poin di sini. Yang pertama, sedang next. 那我们看第二个方面， Nah, yang pertama itu adalah dimulai dengan starting with worship, dengan ibadah, saudara. 那就是第一点当中的第一个小点是以崇拜开始。 Jadi ini si pemazmur, saudara, di sini itu sebetulnya menggabungkan antara pujian dengan hikmat di dalam menemukan kebenaran. 在这里我们看到诗人把智慧和崇拜放在一起。 Kalau saudara melihat di sana, haleluya, praise the Lord. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. 在这里说，你们要赞美耶和华我要全心的赞美他。 Dan kedua, dalam lingkungan orang-orang benar. 在正直人的大会当中 Dan 赞 juga 美他 dalam jemaat. 在他的会众当中 Nah, 赞 jadi 美 di sini 他。 saudara sekalian, ini ada orang yang sudah mengalami Tuhan. 那这些是已经经历上帝的人， Jadi dia sudah, dan bahkan di tengah-tengah orang yang juga mengalami Tuhan seperti di dalam jemaat yang beribadah, dia juga ingin bersyukur bersama-sama. 那在正直的会中经历神的人的当中，他也要来敬 Dan 拜 terakhir 称颂神 bersyukur bersama semua orang yang datang dalam ibadah. 跟所有一切来敬拜神的人一起来称颂上帝。 Dan kita baru bisa bertumbuh, saudara, tertanam dan bertumbuh kalau kita memulai dengan kita bisa menyembah kepada Tuhan. 当我们来赞美称颂上帝的时候，我们才能够扎根成长。 Nah, saudara, saya jadi teringat ya bagaimana saya dulu ke gereja. Saya dulu anak sekolah minggu kelas besar, saudara, kelas besar itu kelas tanggung ya, umur kira-kira lebih 11 tahun, 12 tahun begitu ya. 我以前差不多11岁了才去上主日学。 Saya di sekolah minggu saya juara hafal ayat, saudara.
那我在这个主日学的话，背诵圣经经常得 4 第一 tahun saya 名 ke sekolah minggu. 4年在主日学， Tapi saya belum terima Tuhan 但是 Yesus. 我却没有接受耶 Oh, 稣。 ayat banyak di sini, saudara. 我脑子里是背了很多的圣经。 Ya, guru saya itu baik sekali. Kalau yang juara hafal ayat dikasih penggaris matahari. 那如果是我得了奖的话，那个我的主日学老师就会给我奖品。 Wah, jadi bisa lihat matahari pakai penggaris itu, saudara ya. 那我通过这个，他给我的尺子，那个尺子可以看到有太阳 Oh, 在里 mama 面。 saya kalau lihat kamu ke gereja kok enggak berubah. 然后我妈妈就说：“你有去教会，但是你怎么没有改 Oh, kalau 变 saya 呢 cerita ini saya malu, saudara ya. 所以我想起来的，我觉得很 Saya, 羞愧 saya sekolahnya lumayan, saudara, di sekolah. 我在学校的话，成绩也很不错。 Tapi kalau di rumah saya malu, saudara. Saya enggak sengaja nanti adik nangis, kakak nangis. Jadi saya bikin nangis satu orang satu hari paling sedikit. Malu saya, 我 saudara. 在家里的话，每一天会让一个家里的成员哭泣。 Saya bertekad 3 kali enggak bisa, saudara. 那我有3次要决志不这样做，但是不能够。 Ya akhirnya bilang ya memang susah nggak bisa ini. Otaknya boleh lumayan tapi ternyata kelakuannya kurang. 虽然脑子里装了很多的知识，但是行为上却有欠佳。 Sampai satu saat saya ikut kursus Alkitab tertulis. 那有一次我参加了就是书写圣经的这个活动。 Nah, akhir saya ikut akhirnya melalui pekerjaan Roh Kudus. Ayat 2 Korintus 5:17. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 当我在这个写圣经的时候，在主耶稣基督里面旧事已过，我们已成为新人。 Nah, jadi ada dalam gereja baik nggak? Baik, saudara dalam gereja. 来教会怎么样呢？是很好的一件 Tapi 事情。 belum cukup kalau kita belum menjadi ciptaan baru dalam Kristus. 但是还不够，如果我们没有在耶稣基督里成为新造的人。 Nah, dikatakan di situ ciptaan baru, kata baru di situ, saudara itu. Kalau di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada 3 kata baru, saudara. 那在这个地方有讲到新有3个关于新的字。 Yang ke-1 pakai kata neos dalam bahasa Yunani itu. Artinya neos itu new year, baru, tahun baru. 在当中有一个词，它翻译过来是新造的。 Yang kedua itu prosfatos, itu baru dalam arti secara umum. 那第二个的话，就是从整体来讲，它是一个新的。 Ya, jadi baju baru, mobil baru, itu baru itu yang umum pakai prosfatos. 那如果是新衣新车就是用的第二个词。 Nah, tapi yang ketiga itu saudara yang dipakai dalam 2 Korintus 5 itu kainos. 那最后一个词， Itu kainos itu artinya baru secara kualitas. 那新是从它的质量来说是完全的新的。 Bukan hanya pengetahuan, tapi baru seluruhnya kualitasnya baru. 不单单是质量上，是从它的整个方面都是新的。 Nah, saya setelah buka hati, saya percaya itu ayat sudah saya hafal, tapi hari itu mengubah hidup saya. 虽然我以前已经背诵了这个经文，但是自从那天抄写经文，我的生命得到了改 Sampai 变。 mama saya mulai berubah melihat saya dan semua saudara saya satu-satu mulai percaya 的 Tuhan 妈 Yesus. 妈还有兄弟姐妹就看到了我的改变。 Dan terakhir papa saya, saudara. 那最后就是我的爸爸 Nah, 也 jadi 改 dengan 变 itu 了。 baru bisa beribadah dengan benar. Biasanya saya nyanyi, tapi belum sampai ibadah dengan benar, saudara ya. 所以只有这样才会正确的来敬拜神。 Nah, jadi di situ saudara di dalam ibadah itu ada kekaguman, ada satu ketaatan di dalamnya. 在这个敬拜当中有一个伟大的神，我们要去敬拜。 Nah, saya ada satu cuplikan kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang bernama John Powell. 那有一个叫约翰的牧者，他这样给我们一个见证。 Nah, John Powell ini dia merenungkan 14 tahun yang lalu. Dia bikin tulisan ini, dia bilang dia ingat 14 tahun lalu. Dia mengajar satu kelas di California, ya, itu kelas Theology of Faith, teologi iman. 他在加利福尼亚的一个神学院教书。 Nah, dia mengatakan saudara, ini di universitas umum ya, dia mengajar mungkin satu kuliah yang harus diikuti oleh semua orang, universitas Kristen, tapi dia terbuka buat umum, kelas teologi iman. 那虽然这个是基督教的课程，但是是向所有的学生开放的。 Ya, Theology of Faith. Nah, dia ingat hari pertama itu, dia tidak lupa peristiwa itu. 他记得第一天的时候有一个终生难忘的事情， Ada seorang anak bernama Tommy. 有一个叫多密的小孩儿， Nah, Tommy itu rambutnya gondrong katanya saudara. 他的头发乱糟 Sampai 糟的 6 inci di bawah bahu, jadi 15 cm di sini kira-kira saudara ya. 差不多 rambutnya. 是齐肩的位置。
Dan dia katakan memang sebetulnya saya nggak boleh lihat orang dari rambut, kan rambut tidak menentukan kan pikirannya, otaknya. 说的确我不可以从他的外表去论断他，虽然我们应该看的是他的大脑。 Dan Tommy ini dikatakan menyimbangkan rambutnya, jadi Tommy itu begini saudara rambutnya, wah rambutnya itu warna merah, hijau gitu kan, wah dia bilang dia kaget juga gitu kan ya. 所以当他撩起他的头发的时候，就看到他头发已经被染成了红色。 Nah dia kasih catatan, wah ini Tommy pasti nanti bikin sulit ini, betul ternyata saudara. 他就写着这个小孩在他的班上一定会捣乱，结果真 Ya 的。 Tommy ini adalah mahasiswa yang tidak percaya Tuhan. 这是一个不信主的小孩。 Suka tertawa sambil mengejek, sambil sinis begitu ya. 那他有的时候会嘲笑这个那个，然后会去让别的人难堪。 Kadang-kadang pertanyaannya sangat menusuk gitu saudara. 然后他的问题是非常尖锐的、伤人的。 Nah saudara ya, tapi akhirnya ini ada dengan dosen dengan mahasiswa itu ada yang disebut formal peace. Jadi hanya karena dalam kuliah ya ada damai tapi formal begitu ya, cuma formal. 虽然在老师的带领下，他和同学之间有平息了这个过错。 Padahal hatinya itu waduh gitu ya saudara ya gitu kan. 但 Anak 是 ini 只 sering 是 melawan 形 begitu 式 ya. 上的，可是在他内心当中从来就没有改变。 Nah, sampai akhirnya ujian final exam, ujian terakhir UAS, ujian akhir semester. 那最后的这个期中考试的时候， Nah, si Tommy ini pinter saudara dia. 这个多米的学生，因为他很聪 Dia 明， cepat selesai. 那很快就做完 Dia 了。 selesai dia langsung bawa hasil ujiannya kasih kepada John Powell ini, Pak John Powell. 然后他就把他的这个试卷拿给约翰， Nah, anak ini dengan sinis dia sambil ketawa. Kasih. 他就以嘲讽的方式把这个试卷拿给了他的老师。 Apakah Bapak pikir saya akan menemukan Tuhan sambil nyeletuk gitu saudara? 他说：“你觉得我能够通过这样的方式认识上帝吗？ Do you ever think I'll find God? Begitu dia bilang gitu saudara ya. 你曾经想过我会找到神吗？” John Powell kaget, anak ini kok sinis sekali. 然后这个约翰就觉得这个小孩也太具嘲讽 Akhirnya dia 性了， jawab no gitu. 然后他就说：“当然找不到。 Wah, akhirnya si Tommy ini bilang begini, oh saya kira kamu ingin mendorong saya untuk percaya Tuhan. 托米就说：“我以为你要让我去相信上帝。 Nah waktu itu John Powell diem dia saudara ya. ”那这个约翰就 Tommy keluar gitu ya. 安静下来。 Nah sebelum sampai pintu kira-kira 5 langkah begitu. 然后这个多米就快到门口，差不多有3、4步的时候， Ya kira-kira 5 langkah. Lalu John Powell berteriak ya, maksudnya dengan suara yang agak keras gitu ya. 然后这个约翰就高声呼叫他 Tommy, saya pikir kamu tidak akan menemukan Allah. 多米，我觉得你不会找到上帝， Tapi Allah akan menemukan kamu. 但是上帝会找到 Tapi 你。 Tommy udah lari saudara. 但是多米已经跑出去 Dia 了 pikir, apakah Tommy dengar tadi ya? 他就说：“多米有听到我刚才的呼叫吗 Nah, tapi singkat cerita saudara, akhirnya kira-kira beberapa tahun yang kurang lebih 4 tahun lah saudara ya. Akhirnya Tommy lulus sekolah.？” 那简而言之，后来4年后，这个多米他就毕业了。 Nah, John Powell cukup senang oh Tommy akhirnya lulus gitu 然 ya. 后这个约翰他就很高兴，最后这个小孩终于 Tapi 毕 ada 业 satu 了。 laporan yang menyedihkan. 但是有一个报告让他很伤 Tommy 心。 ini kena terminal cancer, kanker yang bisa menyebabkan kematian. 但是呢，他患有了癌症， Nah, John Powell berpikir saya mau ketemu Tommy. 所以他就想这个约翰说：“我要去跟这个多米见面。 Waktu dia sedang mau cari-cari, Tommy datang ke kantornya saudara. 他正在找多米的时候，多米就来他的办公室找他。 Waktu dia lihat Tommy dia kaget saudara. 当他看到多米的时候，他很惊恐， Karena dulu kan Tommy rambutnya gondrong segini kan, sekarang maafkan saudara rambutnya botak karena kena kemoterapi. 那以前的话头发是很长的，现在是光头了。 Tapi dia bilang ada satu hal yang berbeda dari Tommy ini. 但是有一件不一样的事情在 Dia 多 memang 米身上， kurus badannya, 虽然他很瘦， tapi matanya bersinar. 但是他的眼睛放 Ya, 着 but 光。 his eye were bright and his voice was firm for the first time in a long time. Dia bilang matanya bersinar dan suaranya mantep itu. 他说眼睛放着光，他以坚定的声音向我说话。 Nah dulu kan Tommy suka ketawa-ketawa, sinis ngejek begitu saudara ya. 因为以前多米喜欢嘲讽人，喜欢笑。 Nah lalu Pak John Paul bilang, Tommy saya sering memikirkan kamu. 然后这个约翰就说：“多米，我常常想起你。 Saya dengar kamu sakit. 我听说你生病了。 Nah Tommy malah menjawab saudara, oh saya bukannya sakit, saya parah.
Cuma begitu kaget 然 saudara. 后多米就说：“我不是生病了，我是生重病了。 It's matter of week. Saya tinggal di umurnya berapa minggu lagi. ”那对于我来说的话，生命也可能就是几周的时 Nah, John 间。 Paul bilang, bisakah kamu? Can you talk about it? Bisa cerita nggak Tommy? 然后约翰就问他：“你可以告诉我更多一点吗 Oh, dia tanya, kok mau baik Pak John mau bagian mana? Tommy bisa jawab gitu, hebat sekali Tommy saudara. Bagian mana maunya?？” 那你要让我怎么样跟你讲呢？ Nah, ini bagian ini yang berat ini saudara. Lalu John Paul bilang, bagaimana rasanya berumur 24 tahun dan kamu tahu kamu akan mati? 那在你这个年龄，知道你自己要离开世界， What 感觉 is- 怎么样？ What is like to be 24 and know you are dying? 啊，在24岁的这个年纪，你知道自己就要死了，是什么感受？ Kalau di Indonesia mungkin teologi pastoral kita enggak berani tanya begitu. Saudara. Kalau saudara lagi maaf ini, sakit kanker ditanya Pak Pendeta, bagaimana rasanya umur 24 tahun mau mati? Bisa tersinggung. Oh, saya sakit kok ditanya gitu Pak Pendeta gitu kan kalau di Indonesia. 如果在这里的话，我们作为牧者不可以问你24岁马上就要死了是什么感觉，这个我们不敢问的。 Ya kalau di Barat itu boleh, saudara nggak apa-apa dia 但是 tanya 在 gitu. 西方这是很正常的事情。 Nah, lalu dia cerita, 然后他就开始 tidak 讲 bisa 述， lebih buruk lagi, paling buruk. 那从所有的糟糕当中没有更糟糕的。 Seperti umur 50 tapi tidak ada cita-cita, tidak ada pekerjaan, tidak ada ideal, dia bilang gitu. 那感觉就好像一个50几岁的人，在没有梦想、没有任何的盼望。 Bicara mengenai macam-macam gitu nggak mungkin lah dia bilang 那 mengenai 也不可 punya 能还 istri 有其 ataupun 他的梦想， punya rumah, punya uang nggak mungkin. 更不可能有妻儿老小，或者是有自己的家 Justru 或者 Pak 汽 John 车。 Powell, saya datang hari ini, saya ingat ucapan Bapak waktu kelas terakhir waktu ujian itu. 我今天来找你，是因为在最后期中考试的时候，你曾经告诉我一件事情。 Bapak bilang saya tidak akan menemukan Tuhan, Tuhan akan menemukan saya. 你曾经告诉我，我自己不能找到上帝，但是上帝会找到 Nah 我。 waktu itu saya terus terang diambil satu daging yang di bagian tubuh saya ada satu daging yang dikatakan dokter itu seperti tumor begitu saudara. 那在那个时候，医生有从我的身上取了一块组织，然后告诉我这是 Dan 癌 tumor 细 itu 胞， ganas kata dokter 然后 saudara. 它是很严重的癌症。 Dan tumor itu merembet ke bagian-bagian vital dari bagian hidup 然后 itu. 这个癌细胞向周身扩散。 Nah pada waktu itu saya betul-betul berdoa menggedor pintu sorga. 那从那个时候开始，我就每天祷告去敲击天堂的门， Tapi nggak ada jawaban. 但是却没有任 Saya 何 rasa 的 percuma. 回应。 Nah, 我觉得 akhirnya 这 dia 一 kata, 切都是空。 Saya akan lakukan yang saya pikir bermanfaat. 那最后，我觉得我要去做我认为有益的事情。 Saya teringat Bapak pernah ngajar di kelas. 那我记得，您曾经在教室里教过 Bapak 我们。 mengatakan the essential sadness is to go through life without laughing. Bapak mengatakan satu kesedihan yang esensial yang hakiki adalah melalui hidup tanpa mengasihi. 那在生命当中，如果活着却没有爱，又有什么意义呢？ Nah, akhirnya saudara dia bilang saya coba mengasihi, mencoba mengatakan pada orang-orang di dalam umur yang masih ada, saya mengasihi mereka. 我就开始学着用我还有的生命去向人说出关爱的话。 Memang yang selama ini saya mengasihi, cuma saya tidak pernah ngomong. 的确从这么久以来，我很难向人去表达爱意。 Saya mulai yang paling sulit itu papa saya. 然后我就开始向最难的就是我的父亲。 Papa saya sedang baca koran sambil lihat TV sambil baca koran katanya saudara dia cerita di situ. 那个时候，爸爸在电视机前读报纸。 Yang papa saya mau ngomong sama papa. 我就跟爸爸说：“爸爸，我要跟你讲一会 Papa 儿 bilang 话。” silakan ngomong aja, ayo ngomong ada apa sih? 爸爸就说：“你讲啊，有什么要跟我说的 Yang papa itu sangat penting sungguh papa.？” 那这个是很重要的一件事情，爸爸。 Akhir korannya turun. 然后这个爸爸就把报纸放下来。 Ada apa? 那有什么事情发生？ Lalu anak ini bilang, Dad, I love you. I just wanted you to know that. Aku mengasihi papa, sayang papa, supaya papa tahu itu. 他说：“我就是想告诉你，爸爸，我爱你，想让你知道这件事罢了。” Korannya jatuh, saudara. 然后他的报纸就掉下来。 Papanya menangis, saudara. Berdua. Nah, Anak tata- laki dengan papanya saling sharing malam itu. 爸爸就跟他的孩子一起相互的倾诉。 Dan Tommy waktu cerita itu dia tersenyum, saudara. 当 Tommy 在讲这个故事的时候，面带微笑， Ada satu sukacita kasih. 因为在里面我们看到
爱的喜乐。 Nah akhirnya dia mulai cerita kepada mamanya, dia mengasihi mama, mengasihi saudaranya, brothernya. 最后开始，他向他的母亲说：“他爱妈妈，爱他的兄弟姐妹。” Dan akhirnya dia juga cerita kepada teman-teman tempat dia bekerja. Saya bayangkan dia kerja di kampus itu, saudara ya. 他开始向他周围的朋友们说：“爱他在这个大学里面工作。” Dan dia di dalam saat menjelang kematiannya, dia merasa senang kok bisa mengatakan. Tapi dia juga nyesel, kenapa baru sekarang dia ngomong itu. 那一方面他感到很欣慰，可以向身边的人说爱，但是另外一方面也觉得很遗憾，为什么到现在才想起来做这件事情？ Dan dia mengatakan kalimat selanjutnya, pada satu hari. 接着说，有一天， Waktu saya berbalik, saya merasakan Tuhan merangkul saya, dia bilang gitu. 我觉得上帝拥抱了我。 Bapak betul, Tuhan mencari dan menemukan saya. 他说：“老师说的很对，上帝来找我。 Pada waktu saya sudah seperti nggak mau cari, tapi Tuhan yang cari saya. 在我已经放弃寻找的时候，上帝他自己来找我。” Lalu John Paul bilang, Tommy, sebetulnya selama ini Tuhan, kamu mengatakan satu hal yang universal. 那这个老师就说：“多米，你讲了一个全球人都知道的事情。 Selama ini Tuhan Yesus telah mati di kayu salib dengan kasih-Nya. 那主耶稣以爱牺牲在十字架上， Selama ini kamu menutup hati terhadap kasih, sekarang kamu mulai membuka diri terhadap 但 kasih. 是长此以来你关闭心门，可是现在你已经 Kasih 打 itu 开心 merangkul 扉。 kamu. 那上帝的爱拥抱你。 Dia katakan, Tommy, maukah saya minta tolong kepada kamu? 那他就说：“多米，你可以离我更近一点吗？” Kamu ingat ada kelas yang saya sering ajar, teologi OV, teologi iman. 那你还记得我在信心的这个课程上曾经教过你的内容吗？ Bolehkah kamu datang ke kelas memberi satu testimoni, kesaksian apa yang kamu tadi 你可 ceritakan? 以到我的课堂上来，向其他的学弟学妹们做一个见 Akhirnya 证吗？ mereka bikin satu jadwal, schedule, saudara ya. 那后来他们就做了一个日程安排。 Walaupun dikatakan akhirnya schedule itu dia tidak bisa memenuhinya. 那最后他还是不能够赴约， Karena dia akhirnya saudara kira-kira seminggu, ya kurang lebih hampir 2 minggu sebelum meninggal. 那在他差不多1到2周，就是离开世界之前， John Paul mengunjungi Tommy di rumah sakit. 那这个他的老师约翰到医院去看他。 Tommy bilang begini, 那多米这样说 saya tidak bisa datang ke kelas Bapak. I'm not going to make it to your class.：“ 我不能够如期赴约。” Terus John Paul bilang, I know Tom, saya mengerti Tommy. 然后约翰老师说：“我明白。” Nah, kalimat terakhir ini Tommy bilang begini, will you tell them for me? Maukah engkau memberitahukan, ceritakan yang saya cerita kepada kelasmu? 你可以把我告诉你的故事告诉班上的同学吗？ Will you tell the whole world for me? 你把我说的全部的话告诉班上的同学吗？ Jadi cerita ini terkenal dengan judul, Will you tell the whole world for me? Maukah kau memberitahukan kepada dunia ini buat 然后 saya? 他说：“你可以向全世界诉说我给你讲述的故事吗？” Saudara sekalian, dan lalu John Paul menjawab, I will Tom, I will tell them. Saya memberitahukan mereka. 然后约翰老师就说：“我会告诉全世界的人。” Saudara, kita bisa belajar pengetahuan, tapi kalau kita belum mengalami satu komitmen, membuka hati, menerima kasih-Nya, kita belum mengalami. 那我们可以学习很多的知识，但是当我们还不认识上帝的真爱的时候，我们无法去 Jadi harus 行。 dimulai dengan kita betul bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Artinya kita sudah membuka hati menerima Tuhan Yesus. 我们要以真理和诚实来敬拜他，然后我们最终能够认识耶稣基督。 Kita tahu kita orang yang berdosa, tidak bisa diri sendiri. Saya tadi berusaha, saya nggak bisa, saudara. 那作为罪人，靠我们自己的力量无法认识他、接受他。 Tapi waktu kita Tuhan Yesus menemukan Tom, tadi juga saya ditemukan oleh Tuhan Yesus. Kita punya kekuatan untuk bisa lepas dari kuasa dosa. 但是当耶稣来找我们的时候，圣灵降在我们的身上，我们有能力去拥 Jadi 抱 bagian 他的 pertama 爱 ini, saudara, saya cerita cukup panjang. 那接下来是一个比较长的故事。 Nah, yang kedua, saudara, kita masuk yang kedua. 那我们来看第二点。 Di dalam ayatnya yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-5 ke-6. 那我们看第2到第6节， Yaitu tentang bagaimana lihatlah Allah dalam karyanya. 就是看到 Next. 上帝的作为。 Ya, saudara, di sana dikatakan kalau kita bisa memikirkan tentang ciptaan Tuhan.
那我们看这个上帝的创造的话， Nah, disitulah ilmu ditemukan, sains dan history dan sejarah. 在那里我们就可以看到关于科学和历史的 Kalau 学 kita ambil 科。 contoh paling sederhana, saudara, pada waktu Isaac Newton, dia melihat apel jatuh ke bawah, 那当这个牛顿看到苹果从树上落下的时候， dia pikir, kenapa kok apel jatuh ke bawah? 他就在想，为什么苹果是往下落？ Nah, kita nggak pernah mikir, apel cuma jatuh ke bawah, saudara. 那 Kalau ke 我 atas mah 们 itu 从来没 dilempar 有 begitu 想 kan? 过啊。一般我们是把苹果往上扔，但是很少去想苹果为什么往下 Nah, 掉 tapi。 Isaac Newton, dia seorang yang cukup percaya Tuhan, jadi dia memikirkan, ketemu hukum gravitasi, hukum gaya tarik bumi, saudara. 那后来牛顿就发现了地心引力。 Nah, lalu saudara, dalam sejarah kita tahu ya Christopher Columbus, saudara. 那在历史当中，我们知道哥伦比这个发现新 Nah, 大 dulu 陆。 konsep world picture dunia ini tuh dianggap seperti piring, saudara, seperti setengah bola gitu, lingkaran bola setengah. 那以前的话，人的概念就是觉得这个地球只有半圆。 Jadi kalau orang naik kapal itu atau di jalan bisa kecemplung lalu hilang gitu, saudara ya. 他们认为的话，就是如果你坐船的话，到那个边缘都会掉下去 Nah,。saya percaya ini ya si Christopher Columbus dia memikirkan dan melalui pemikiran dia dan semua saya percaya hikmat dari Tuhan, dia merasa bumi ini bulat. Kalau kita dari sini jalan putar balik lagi. 哥伦布兰他因为相信上帝，他知道这个地球应该是圆的，所以他开始去探索。 Nah, akhirnya saudara dia minta izin kepada Raja Spanyol untuk dia bolehkan naik kapal mewakili kerajaan Spanyol, minta izin untuk keliling dunia ini. Nanti pasti balik ke sini, dia 所以 bilang. 当他开始向这个西班牙的国王传福音之后，可以使用他的这个船队，然后他说我相信我们最后会回到这里。 Dan ada orang yang mau ikut, ada yang nggak berani ikut. Nanti kalau cemplung bagaimana nggak balik lagi? 那有人愿意跟着一起去探险，但是有的人不愿意说，万一掉下去了怎么办？ Akhirnya Columbus menemukan apa saudara? Benua Amerika. 那最后哥伦布发现新大陆。 Tahun berapa saudara? 1492 itu ada filmnya. 那我们可以看有电影。 Nah saudara-saudara sekalian, jadi itu adalah penemu, akhirnya terkenal ya, Columbus itu penemu, dirayakan, itu disebutnya discovery, saudara ya. 那在这个发现探险者这个频道有专门讲述哥伦布发现新大陆这个事件。 Nah akhirnya di waktu itu balik lagi ke Spanyol kan, saudara, muter balik. 那他从西班牙出发，然后最后又回到西班牙。 Nah saudara sekalian, jadi itu terkenal ya akan cerita Columbus itu. 那哥伦布发现新大陆的故事是非常有名的。 Allah bekerja di dunia ini. 那上帝在这个世间作 Pada waktu 为， orang berani menyelidiki dunia dengan takut akan Tuhan bisa menemukan banyak hal, saudara. 那敬畏上帝的人可以发现很多的事情。 Yang ketiga, saudara, 那我们看 Next. 第三个方面， yaitu melihat Allah dalam firman-Nya. 那透过上帝的真理去与神相会。 Nah, saya langsung pakai contoh di sini, yaitu ada seorang anak kelas 5 SD, saudara. 那直接告诉大家一个小学5年级小孩的故事。 Nah, mamanya belum percaya Tuhan, saudara. 那他的妈妈还没有信主。 Biasanya mama percaya, tapi ini mama yang belum malah, saudara 那 ya. 一般来讲，妈妈已经先信主了， Nah, 可是这 kita 里 lihat 妈妈还没有 Yohanes 信主。 15 ayat yang kelima. 那我们看约翰福音， Nah, mamanya ini sengaja dia baca Alkitab, saudara, tapi untuk menjatuhkan anaknya, saudara. Ya, ini jarang ini ya. 他的妈妈读圣经只是为了要让他的孩子跌倒罢了。 Nah, biasanya mau anaknya ditanya gitu, ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 那我是真葡萄树，凡住在我里面的，就结出很多的果子；没在我里面的，就不能做任何的事情。 Khususnya kalimat, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Itu kata 那 itu. Saudara. 住在我里面的，我住在他里面的。 Nah, mamanya bilang kepada anak ini, orang Kristen itu tidak masuk akal. 他的妈妈就跟这个孩子说：“这个基督徒的思维是不合乎 Nah, 逻 misalnya saya 辑 ambil contoh 的。 ini Alkitab, saudara. Dia bilang kan kalau misalnya benda ini ada di dalam kantong, Alkitab ada di dalam kantong. Ini saya ada kantong 他说：“我 Alkitab, 给你 saudara. 一个例子，这个圣经放在这个包里， Kalau saya taruh Alkitab dalam kantong, tidak mungkin kantong dalam Alkitab kan, nggak mungkin. 圣经放在包里，那怎么样又能够把包放到圣经里 Aku 面 di 呢？ dalam engkau, engkau di dalam aku gitu kan. Jadi Alkitab di dalam kantong, kantong dalam Alkitab nggak mungkin, kantong di luar Alkitab kan. 那你在我里面，我住在你里面，就好像圣经放在包里，包就不能放在圣经 Wah 里 ini 面 nggak。masuk akal. 那这个是不合乎逻辑 Nah 的。 anak kelas 5 SD, saudara, saya percaya dia sekolah mungkin di sekolah Kristen atau dia ya, jadi dia bisa jawab dia.
那这个小孩子，我相信他是在基督教学校上学的，他就直接回应他的妈妈说 Akhirnya diam-diam ya saudara ya. Saya percaya dia berdoa mungkin ya. Nah.：“ 哦，他不能回答，所以他就安静的面对 Nah 他妈 zaman 妈。” itu saudara ya, itu masih menimba air dari sumur zaman dulu ini, sumur pakai ember ya, pakai tali itu kan. 那以前那个时候都是用水井啊，用这个绳索把这个水桶拉起 Sore 来。 hari mungkin kurang lebih jam 5 begitu mau mandi kan, dia nimba air gitu saudara pakai ember. 那下午的时候就要把这个水提上来，然后要冲凉。 Dia lihat, dia lihat ember dalam air, air dalam ember. 然后他就说：“哎，他看见这个水在水桶里面，水桶在水里面。” Bisa itu ya. Jadi aku di dalam dia, dia di dalam aku kan. Jadi air di dalam ember, ember di dalam air gitu kan. 他说：“水在水桶里面，水桶在水里面，这个是可以的。” Nah dia ikat itu, dia panggil mama, mama, ini mama. 然后他就把绳子系起来，然后就把妈妈叫过来，说：“妈妈，妈妈，你过来。” Bisa mama, air ada di dalam ember, ember ada di dalam air 他 gitu. 说：“妈妈是可以的，你看水在水桶里，水桶在水里。” Nah saudara sekalian, sebetulnya tadi mamanya kenapa pikir kalau ada Alkitab di dalam kantong, kantong nggak bisa dalam Alkitab. Itu karena benda padat saudara. 那因为刚才妈妈说这个圣经放在袋子里，袋子就不能够放到圣经里面，是因为这两个比较靠得很近的东 Nah 西。 kalau benda cair kan bisa, air ada di dalam ember, ember ada di dalam air. 但是如果是液态的话，就可能发生这样的事情。 Apalagi gas ya, Roh Kudus ada di dalam kita, kita ada di dalam Roh Kudus. 那如果是气体的话，就更能够，比如说圣灵啊，圣灵内住在我们当中，我们住在圣灵当中 Nah,。jadi saudara sekalian sebetulnya banyak kebenaran Alkitab kadang-kadang kita belum menemukannya. Itu adalah karena keterbatasan otak kita. 那圣经有很多的真理，我们不能明白，是因为我们有限的能力和 Tapi 智慧。 tetap menyelidiki sehingga menghasilkan banyak penemuan-penemuan. 但是当我们去努力的学习和考究的时候，我们可以有更多的发现。 Jadi Alkitab dan juga dengan the book of the Bible and the book of the nature itu harmoni, sudah bisa berjalan. 那圣经和自然科学它是融为一体的。 Ya kalau saya misalnya kita menyelidiki, wah ini kok bertentangan, nah, biasanya yang salah adalah ilmu kita yang masih terbatas. 那如果我们发现有这个冲突的话，那是我们自己的知识发生的问题。 Ya, yang keempat saudara, yang 那我们 terakhir 看 untuk 第 bagian 四 ini, 个方面，最后一个方面， taatilah yang Allah ajarkan kepadamu. 那就是要敬畏上帝教导我们的。 Ya, jadi di situ dikatakan saudara, obey what God teaches you. Ya, jadi ini adalah mengenai all truth is God's truth. Semua kebenaran itu adalah pada waktu kita belajar akhirnya kita sampai kepada kebenarannya itu Tuhan Yesus Kristus. 那所有的真理都是上帝的真理，所以我们要从上帝的视角来看待所有的真理。 Nah, pada waktu kita mentaati yang memang adalah kebenaran, akhirnya kita makin mengerti akan kebenaran itu, saudara. 因为智慧敬畏耶和华是智慧的开端，是因为我们敬畏神，所以我们开始明白。 If you love the truth, learn the truth and live the truth will set you free. Jadi kalau kita mengasihi kebenaran, lalu kita belajar kebenaran itu lebih lanjut, menghidupi kebenaran, akhirnya kebenaran yang the truth itu akan membebaskan kita. 那爱真理、学习真理、行真理，真理会使我们得真自由。 Nah, saudara-saudara, itulah yang akan kita alami. 那这是我们应该要经历的。 Itu yang dikatakan oleh Soren Abbé Kierkegaard. 那有这样的一个讲法。 Ya, Abbé Kierkegaard mengatakan, saudara, kalau kita mempelajari kebenaran, kita bukan sebetulnya menangkap kebenaran, tapi kita ditangkap oleh kebenaran. 那我们在学习真理的时候，我们被真理所抓住。 Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah mengerti kebenaran, tidak bisa, saudara, tapi justru kebenaran menangkap kita, akhirnya kita mulai makin ngerti. 因为我们在学习真理的时候被真理抓住了，所以我们才能够更加的明白真理。 Contohnya tadi Tommy, setelah dia mengerti kasih Allah menangkap dia, dia baru mengerti tentang 那 Allah. 当多密更加认识神的时候，他发现自己被神抓住，然后他更加的认识神。 Nah, saya akan masuk ke bagian yang kedua, saudara, mengenai tertanam dan bertumbuh. 那我们看最后一个方面，就是扎根成长。 Nah, kata flourishing generation, ya tadi kan apa bagian yang bagaimana itu bisa berkembang, bertumbuh, saudara? 那刚才在这个繁荣昌盛当中，我们讲了 Nah, kalau istilah bicara tertanam dan bertumbuh,
那当我们在讲扎根成长的时候， Nah, ini berarti apa saudara? Ini proses. 那这个在讲过程。 Bagaimana bisa tertanam? Ya harus berakar. Kalau berakar baru tertanam, betul saudara? 那如果要栽种的话，那它首先要扎根。 Nah, bagaimana bisa berakar kalau benih ditabur di situ? 那因为有种子种下来，然后它才会生长发 Nah, 芽。 benih saudara yang ditabur dalam Matius pasal 3 berperumpamaan tentang penabur. Itu ada 4 tempat tertaburnya. 那在马太福音当中有讲到了4种不同的土地。 Yang pertama adalah jatuh di pinggir jalan. 那首先是在路旁的种子。 Nah, waktu jatuh di pinggir jalan, saudara sekalian, itu ada burung yang datang makan, lalu benih itu habis. 那飞鸟来了，把它们吃掉，种子就没有了。 Yang kedua itu jatuh di tanah yang berbatu. 那第二个是在石头地里面。 Nah, tanah yang berbatu itu ada tanah sedikit, tanahnya tipis. 那石头地的这个土层比较浅， Tumbuh sebentar tapi akhirnya layu karena habis tanahnya. 那长了一会儿，最后就蔫儿了， Nah, layu dan kering ya. 就蔫儿了，干了。 Nah, yang ketiga itu yang jatuh di tanah ada semak duri. 那第三种就是在经济里面。 Nah, itu saudara waktu jatuh semak duri bertumbuh memang tapi terhimpit oleh semak duri juga mati 那 akhirnya. 的确它有长起来，但是因为被经济辖制，最后它 Nah, 就 tetapi yang 不能够 keempat ini 成长。 saudara dia jatuh di tanah yang subur. 但是第四种是在肥沃的土地 Inilah 当 yang disebut 中， dengan flourishing generation. 一 Jadi 个被称作繁荣昌盛的一代。 generasi yang bisa berkembang itu saudara. 那它是可以不断的成长的。 Itu bisa berkembang karena dia tumbuh benih itu berakar, tertanam dan bertumbuh. 因为在沃土当中，它可以向下扎根，可以向 Dan 上 akhirnya 结 apa 果 saudara? Berbuah. 那最后可以结出丰硕的果 Jadi 实。 tertanam bertumbuh ini adalah prosesnya. Flourishing yang ditanam benih itu akhirnya berakar, tertanam bertumbuh, akhirnya berbuah. 所以栽种和成长，它是一个过程，最后结果它是一个结果。 Nah, mengenai sudah definisi next dengan cepat saja di sini. 我们看下一个，哦，没有了。 Ya, PPT-nya ya PPT yang ya. Nah itu saudara mengenai pertumbuhan itu ada 4 ya. 那关于成长的话，是有4个方面。 Yang secara alkitabiah itu ada bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. 就是在爱里面对上帝认识的成长。 Ya. Yang kedua itu secara teologis itu keserupaan dengan Tuhan. Sekali yang pertama tadi 2 Petrus 3 ayat 18. 那就是第二方面是与基督相似。 Kalau secara teologis itu adalah Efesus 4 ayat 15. Keserupaan dengan Tuhan Yesus. Christ likeness itu yang kedua. 在以弗所书当中有讲过，就是跟主耶稣相似。 Ya, secara psikologis, saudara itu 1 Timotius 4 ayat 12. 那在心理学的层面， Nah, itu adalah kedewasaan. 那就是成长。 Ya, jangan kau dipandang muda, 不要让人看你年轻， tapi bertumbuhlah di dalam kau menjadi teladan di dalam perkataan, tingkah laku, kasih kesetiaan dan di dalam kesucian. 在言行举止、爱心还有忠心上面要不断的成长。 Nah, yang secara holistik tadi saya sudah uraikan, semuanya digabung itu saudara. 那整全的话，就是所有的这一切综合在一起。 Nah, lalu masuk ke bagian ketiga saja dengan cepat bagian akhir, 那 yaitu 我们 tentang 看最后一个方面， kerohanian yang hidup, the living spirituality. 那就是活着的 Nah 这 ini saudara 个 ya, ada kalimat 灵 bagian the living 命。 spirituality. Nah ini, akhirnya ada kerohanian yang hidup, yang bertumbuh. 那它有灵命的成长。 Ya, bentar. Ya. Ya, nah ini saudara pertama adalah kalimat dari Oswald Chambers ya. 那首先是 Oswald Chambers 他讲的一句话 Minta，Svantau bacain, saya nggak berapa kelihatan itu saudara. 他说：“We never enter into the kingdom of God by having our head Yeah. question answered, but only by commitment。”他说：“我们带着就是问题要被回答，是无法进入上帝的国度。我们唯有带着觉志，才能够进入上帝的国度。” Ya, nah itu jadi di sana dikatakan saudara sekalian mengenai perkataan dari Oswald Chambers. Oswald Chambers 刚才说了上面的话语。 Nah, itu dia mengatakan, ya, kalimatnya tadi sudah dikatakan, yaitu bahwa kita tidak pernah masuk ke dalam kerajaan Allah dengan semua pertanyaan di otak kita terjawab, tetapi dengan komitmen.
那不是为了所有的问题能够被解答，我们要进入天国，而是因为觉志那信靠神，我们 Seperti tadi 能 ya, 够进 Tommy 入到 akhirnya 上 boleh 帝。 menerima Tuhan. Saya juga boleh terima Tuhan Yesus. Saudara, 所 ya. 以当多密他觉志要信靠神的时候，他Dimulai Baik, dengan komitmen Mission iman. Sampai. Yang kedua, next. 那我们看第二个方面， Nah, ini perkataan dari Billy Graham, 这 saudara. 个是葛培理牧师讲的。 Perbuatan atau kesaksian iman atau ekspresi iman. 那无论是这个信心的表现，或者是信心的成长。 Our faith grows by expression. If we want to keep our faith, we must share it. Iman kita bertumbuh dengan menyatakannya. 那当我们在分享信心的时候，我们才开始不断的成长。 Kalau Anda mau betul imanmu tetap terus bertumbuh, terpelihara, tertanam dan harus membagikannya, saudara. 所以当你在分享信心的时候，你的这个信心才会不断的成长。 Berarti iman yang hidup itu, saudara, ya. 那也就是活的信心。 Next, yang terakhir. 那我们看最后一个 Nah, 方 ini 面。 adalah seorang tokoh, saudara. Dia tokoh Larry Richard atau Lauren Richard. Dia adalah tokoh pendidik ini, saudara. 那这个是劳伦斯·理查德他讲的。 Ya. For spiritual growth and reality in Christian experience, faith demands response in all the varied situation of human life. Jadi, pengalaman pertumbuhan rohani ataupun realitas dalam pengalaman Kristen, iman memerlukan satu respon dalam semua macam situasi. Nah, ini holistik, saudara, ya. 那这个灵命的成长，就是在基督徒的这个生活和经验当中，他不单单是信心的展示和回应，而是在他生活的各个层面的展示。 Nah, saudara, di sini saya terus terang berkesan dengan sebagai kesaksian penutup dari John Lloyd Ogilvie, saudara, ya. 那我们作为结束给大家再讲另外一个。 Ya, ini John Lloyd Ogilvie, saudara, pada waktu dia ngambil S3, dia adalah Senat Chaplain dari Amerika ya dulu. Dia pendeta dari Kongres Amerika. 他以前是美国国会的这个牧者。 Nah, dia waktu itu lagi ambil S3-nya, dia ada seorang teman namanya Alistair. 那他在读博士的时候，有一个朋友叫阿利斯特。 Nah, Alistair ini seringkali ngomong-ngomong tentang Tuhan Yesus, tentang anugerah, tentang gereja. 阿利斯特的话，经常会讲到关于教会、管到救恩这些事情。 Tapi waktu mau ambil keputusan dia menghindar, dia pergi, saudara. 但是在谈到这个要决志的时候，他就总是回 Selalu 避 begitu, 了。 kalau sedang ngomong-ngomong tentang gereja, tentang Tuhan Yesus, tentang anugerah, pada waktu ditanya komitmen dia pergi, saudara. 那经常都在讲教会、讲耶稣，但是在讲到决志的时候，他就刻意的回避 Nah, satu kali rupanya habis lunch, habis makan siang, 那有一次在午餐之后， John Lloyd Ogilvie mengatakan, Alistair, 那这个劳伦斯就跟他讲，跟阿利斯特讲， ya, John Lloyd Ogilvie bilang kamu harus ambil keputusan. 他说你一定要决志做一个决志。 Kapan kamu mengambil keputusan untuk menerima anugerah Yesus 你 Kristus? 什么时候决志要接受耶稣基督赐下 Nah, 的 akhirnya 救 waktu itu 恩？ saya percaya Roh Kudus bekerja. John Lloyd Ogilvie mengeluarkan bolpennya, dia taruh. Kalau kamu mau ambil keputusan, ambil bolpen ini di sini. 那当时就有一支笔拿出来放在这个桌子上，说：当你决志接受耶稣作为你救主的时候，你就 Nah 把 itu 这支 lagi 笔 makan 拿 siang, 起 saudara, ya. 来 Makan。siang udah baru selesai. Jadi itu di tempat di kantin mungkin ya. 因为在这个餐厅刚刚吃完饭的时候， Nah, waktu itu Alistair melototin bolpen itu, saudara. 这个阿利斯特 Ambil 他 nggak, 就 ambil 一 nggak? 直看着这个笔，然后就在想到底拿还是不拿。 Saudara tahu berapa lama? 45 menit. 那 saudara. 过了45分钟， Jadi ada dua orang melototin bolpen. Semua orang bingung ini ada apa dua orang ngeliatin bolpen 两个 satu. 人就一直看着这个圆珠笔，到底有什么事情发生？ Nah, akhirnya dia tanya sama teman-teman, kamu ini kalian ada apa sih dua orang melototin 那 bolpen? 旁边就有人问你们俩人看着那个笔干嘛呢？ Akhirnya Alistair bilang, ini saya sedang mau putuskan apakah saya mau komitmen hidup saya kepada Tuhan 这 Yesus. 个阿利斯特他就说：“我正在思考是否要决志接受耶稣基督作为我的救主。 Nah, ada temannya bilang, sudahlah, kenapa kamu nggak ambil sekarang saja keputusan itu, lalu go on with your life, lanjutkan 所以 hidupmu. 他的朋友就说：“好了，你拿起这个笔，接受耶稣基督，继续你的 Ya, 生活。 temennya yang lewat itu akhirnya Alistair ngambil bolpen itu. Saudara. 然后他的朋友走过去，最后阿利斯特就把这个笔 Ya, 拿在手 terima 里， Tuhan Yesus. 他就接受耶稣 Nah, 基 jadi 督。 saudara sekalian, semua harus dimulai pada waktu flourishing generation dimulai. Itu harus ada pertama dimulai dengan benih yang ditabur di tanah yang subur, kita menerima dan mengalami. 所以繁荣昌盛的一代，最初是他
敞开心扉接受耶稣作为他救 Lalu 主 ada 的时候， setelah itu kita dengan perbuatan iman menyatakannya. 因为福音的种子种在他的里面，然后有信心的这个行为 Dan 表现出来， akhirnya saudara dikatakan oleh Richard, dalam semua aspek kita berespon. 然后在他人生的各个层面以福音去回应。 Dan Kolose 2 ayat 6 dan 7 mengatakan hatimu melimpah dengan syukur. 在哥罗西书的第2章当中就讲到，感谢的心也更增长了。 Amin. 阿门。 Mari kita kepala kita masuk di dalam doa. 我们进入祷告， Mari kita bertekad saudara di hadapan Tuhan. 我们一起在上帝的面前决志。 Mari kita berdiri saudara, kita bertekad. 我们起立，我们向神决志。 Biarlah kita berdoa, ya Tuhan, aku boleh ada keputusan 主啊，求你帮助我有一个决心， menjadi satu kehidupan rohani yang hidup karena ada komitmen iman, 有信心的决志， ada ekspresi perbuatan iman, 有信心的表现。 dan akhirnya ada satu respon di dalam yang holistik dalam seluruh aspek 那 iman. 最后在生命当中有一个整全的发展。 Dan sekaligus kita juga mendoakan sekolah Kristen Tritunggal yang saya melihat mereka melakukan pendidikan yang holistik. 我们也再一次为三一基督教学校祷告。 Kita doakan akan sekolah Tritunggal ini, 那我 saudara. 们为学校祷告有整全的教育。